Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pencinta ilmu yang dah datang. Waalaikumsalam. Aunty Aini tu aunty saya kat situ. Okey. Jadi insya-Allah kita sekarang dalam pukul 12.03 insya-Allah kita akan mula dalam lagi 5 minit. Sementara tu kita dengarkan lagu Sabar daripada Brothers sambil kita menunggu orang-orang lain untuk join insya-Allah. Tak ada tapi? Sekejap. Tak ada. Belum, sekejap. Take one. Saleh. Puan Sheila, boleh dengar suara saya tak? Boleh, boleh. Okey, lagu dengar? Lagu dah tak ada dah. Ada dah. Lagu tak ada pula Ya. Tadi ada mula-mula. Ya. Itu yang terbaik. Untuk yang dah join, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mula masa habis. Sementara itu boleh sediakan air, pen, apa-apa saja untuk buat tanda dan Nantikanlah masanya akan tiba. Nantikanlah masanya yang sempurna. Bila masanya, bila akan tiba. Biar Tuhan saja yang menentunya. Jika kau terus berusaha, pasti jua akhirnya menjadi apa saja yang kau harapkan. Sabar, itulah yang terbaik. Nantikanlah masanya akan tiba. Nantikanlah masanya yang sempurna. Bila masanya, bila akan tiba. Biar Tuhan saja yang menentunya. Alhamdulillah, habis dah lagu kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru sertai kita dalam webinar merungkai kod tajwid. Saya host anda untuk hari ini, macam kat dalam TV tu. Okay, saya host anda untuk hari ini. Bersama kita hari ini
Okay, saya host anda Taufik. Bersama kita hari ini adalah rakan teknikal saya juga, Puan Sheila. Puan Sheila, boleh bagi salam sikit? Assalamualaikum warahmatullahi semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tu Puan Sheila, kita punya rakan teknikal. Jadi sekiranya apa-apa berlaku pada saya ketika ini, jangan risau, Puan Sheila ada untuk backup kita dari segi teknikal, insya-Allah. Okey, kepada anda semua yang baru masuk, insya-Allah hari ini dalam masa 1 jam. Oh, lupa. Kan, saya tengah perkenalkan diri tak tunjuk muka pula. Okey, jap. Saya tunjuk muka saya dulu. Sebentar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Okey. Saya sekarang berada di kafe virtual. Nama saya Taufik dan tadi rakan teknikal saya Puan Sheila. InsyaAllah dalam masa sejam ni apa yang anda akan dapat ialah anda dapat menjelaskan berkaitan antara tanda-tanda tajwid dan hukum-hukum tajwid. InsyaAllah kita hari ini kelas kita melalui alam maya. Jadi walaupun kita tak berdepan, tak bersemuka, kita ada banyak cara untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. InsyaAllah, okey, saya jangan risau, saya akan hilang sekejap. Tapi suara saya ada, saya tetap bersama anda. Okey, saya tak pergi mana-mana. Saya akan kongsikan slide saya sekarang. Okey. Untuk webinar hari ini, untuk memaksimalkan pembelajaran kita hari ini, webinar sejam. Jadi kita agak padat untuk memaksimalkan webinar kita hari ini. Anda ada 3 cara untuk berkomunikasi dengan saya. Yang pertamanya adalah menggunakan mikrofon, iaitu menggunakan suara anda. Kepada yang baru dalam dunia Zoom, dalam dunia pembelajaran online, anda boleh hidupkan mikrofon anda dengan menekan butang ataupun ikon mikrofon di bawah kiri skrin anda. Ikonnya seperti yang dibulatkan di skrin sekarang. Okey, anda boleh tekan butang itu. Bila butang itu berwarna merah, maknanya ia sedang mati. Saya tak dengar suara anda. Sekarang anda hidupkan mikrofon tu dan jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang je jawab. Yang lain jawab dalam hati lah kot. Okey, alhamdulillah. Barulah rasa kurang sunyi sikit kat sini cakap seorang-seorang. Alhamdulillah. Okey. Selain daripada itu, anda juga boleh berkomunikasi dengan saya jika malu. Macam tadi kan, kadang-kadang ada orang malu nak keluarkan suara dia. Takut aurat mungkin. Masya Allah. Okey, jadi kepada anda yang ingin berkomunikasi melalui ruangan chat, melalui tulisan, boleh juga dengan cara anda cari ikon balloon dialog ataupun dialog bubble. Okey, ikon ni berada di bawah skrin anda, di bawah skrin atau di atas skrin. Okey. Anda cari ikon tu, jika tiada anda tekan butang 3 bertindih ni atau butang 3 titik ni dan cari perkataan chat. Sekarang anda tekan ikon tersebut, buka ruangan chat dan tekan dan typekan Y untuk ya, yang untuk membuktikan anda dah jumpa ruangan chat tersebut. Mohon typekan Y sekarang. Okey, alhamdulillah. Saya nampak ada beberapa chat dah masuk tu. Alhamdulillah. Tahniah. 10 bintang untuk anda semua. Dalam kelas kita hari ini insya-Allah saya akan bagi banyak bintang. Jadi sila rebut bintang anda. Jika anda ada dapat 1000 bintang, anda sampai peringkat Datuk. Anda dapat 10,000 bintang, anda sampai peringkat Datuk Seri dan lebih lagi. Jangan tak dapat bintang langsung, takut dah mendiang. Jadi dapatkan bintang anda. InsyaAllah hari ini kita berinteraksi dalam keadaan santai dan berseronok. Tapi dalam masa yang sama insyaAllah kita cuba dapatkan ilmu yang bermanfaat berkaitan Al-Quran. Cara ketiga anda boleh berkomunikasi dengan saya adalah melalui
fungsi annotate ataupun anda boleh menconteng skrin virtual anda. Okey, untuk menggunakan fungsi ini kepada pengguna peranti ataupun mobile devices. Nak cakap bahasa Melayu, peranti mudah alih. Okey, anda carikan ikon ini, ikon pen ni di bawah kiri skrin anda. Okey. Untuk mereka yang menggunakan komputer, sama ada komputer riba ataupun personal komputer, PC dan sebagainya, anda boleh cari ikon ini di atas skrin anda. Gerakkan mouse anda ke atas dan tekan ikon berbentuk pen. Sila aktifkan fungsi annotate anda dan conteng skrin saya sekarang. Okey. Cantik, Alhamdulillah. Ada yang dah conteng tu. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih 10 bintang untuk anda semua. Okey, saya kena padam balik ni. Saya kena padam balik kan. Okey, jap. Saya nak padam balik kang. Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk teruskan lagi, saya akan mute-kan. Saya akan matikan mic semua peserta. Rasa bebaslah untuk onkan kembali mic anda bila anda ada soalan. Tak ada masalah. Kita nak menggalakkan komunikasi. Lagi banyak anda bertanya, lagi banyak anda belajar, lagi banyak saya belajar, lagi ramai orang belajar, insya-Allah lagi bermanfaatlah sesi kita. Okey, jadi saya akan mutekan semua orang buat masa ini untuk mengelakkan gangguan. Okey. Untuk tanya, cuma perlu hidupkan semula mic. Okey, sekarang anda dah tahu cara nak berkomunikasi dengan saya. Anda dah tahu menggunakan audio, anda tahu menggunakan type dan anda tahu menggunakan fungsi contengan. InsyaAllah kita sudah bersedia untuk mulakan kelas kita. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a kulli da'. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan matikan video saya buat masa ini. Jangan risau, suara saya masih bersama anda, saya masih bersama anda. Okey. InsyaAllah kita akan mulakan sesi kita sekarang. Seperti yang saya sebutkan pada awal kelas tadi, insyaAllah dalam kelas sejam ni anda akan dapat memahami, anda akan dapat menjelaskan tujuan tanda-tanda dalam Al-Quran dan hubungannya dengan hukum tajwid. Senang cerita, bila hujung kelas nanti anda boleh membaca Al-Quran dengan lebih bertajwid berdasarkan teks Al-Quran itu sendiri, tanpa panduan buku tajwid, tanpa panduan Google dan sebagainya. InsyaAllah itu tujuan kita hari ini. Di skrin anda sekarang terdapat surah Al-Fatihah. Terdapat surah Al-Fatihah yang kita wajib baca sebagai umat Islam. Kita wajib baca surah Al-Fatihah setiap hari sebanyak 14 kali sekurang-kurangnya. Jika saya salah betulkan. Satu lagi saya nak ingatkan, para asatizah di luar sana, para ustaz-ustazah di luar sana, jika saya melakukan sebarang kesilapan di sini disebabkan ini adalah acara live, mohon tegur saya secara live, mohon onkan mic anda dan tegur saya. Begitu juga kepada penuntut ilmu semua, sila onkan mic anda dan tanya soalan jika ada sebarang persoalan. Bila-bila masa pun boleh hanya onkan mic dan sebutkan nama dan tanya soalan anda. Okey, balik kepada slide kita. Kita di slide ni ada surah Al-Fatihah.
Apa yang saya nak anda lakukan sekarang ialah tumpukan perhatian anda pada tanda-tanda bacaan dalam surah Al-Fatihah ini. Lihat dengan teliti dan typekan di ruangan chat apa yang anda faham berkenaan fungsi tanda-tanda dalam Al-Quran ini. Kalau anda tak tahu apa fungsinya, typekan T untuk tidak tahu. Terima kasih untuk sebutan. Minta maaf kepada yang type tu. Saya tak nampak namanya siapa. Cara bacaan yang betul. Terima kasih. Iaitu tajwid. Terima kasih. Untuk bunyi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Semua jawapan tu betul-betul belaka. Jadi tanda-tanda dalam Al-Quran itu adalah tujuannya untuk membantu kita membaca Al-Quran dengan lebih bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Diwajibkan kita, itu adalah potongan ayat daripada surah Al-Muzammil ayat 4. Itu adalah dalil yang menceritakan, yang menyatakan bahawa hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah satu kewajipan. Disuruh oleh Allah membaca Al-Quran dengan tartil. Ulama membahaskan tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan sebutir-sebutir ataupun dengan cara yang betul. Jadi tanda-tanda bacaan itu untuk membantu kita membaca Al-Quran. Tepat sekali. 10 bintang untuk semua yang menjawab. Terima kasih. Tahukah tuan-puan, tanda-tanda itu tanda-tanda itu wujud melalui perkembangan penulisan Al-Quran sejak zaman berzaman. Pada asalnya Al-Quran dituliskan tanpa sebarang baris, tanpa sebarang tanda baca, mahupun tanpa sebarang titik huruf. Misalnya seperti yang dipaparkan di skrin. Sekarang. Kemudian apabila Islam berkembang ke negara-negara yang bukan berbahasa Arab, disusun pula ataupun distandardkan untuk meletak titik-titik huruf. Jangan terkejutlah, sama juga macam kita kan. Kita boleh membaca bahasa Melayu dalam bahasa SMS. YG maksudnya yang. Tapi kalau kita suruh penuntut bahasa Melayu dari luar negara yang baru berjinak dengan bahasa Melayu, boleh ke mereka faham YG bermaksudnya yang? Jadi begitu juga orang Arab. Okay, mereka boleh dengan mudah memahami tulisan bahasa Arab tanpa titik. Ini kita cakap dulu-dululah. Maksudnya mereka yang bergeluman dengan bahasa Arab, mereka boleh memahami bahasa Arab dengan baik tanpa titik. Kemudian datangnya titik apabila Islam semakin berkembang. Kemudian wujudnya pula tanda-tanda baca yang kita akan bincangkan hari ini untuk membantu kita, ulama susun tanda-tanda baca ni untuk membantu kita membaca Al-Quran dengan bertajwid. Sebab apa? Nak menepati arahan Allah Subhanahu Wa Taala pada awal tadi supaya kita membaca Al-Quran dengan bertajwid. Dan yang terakhir, datanglah pula tanda waqaf, tanda juzuk, tanda hizib, tanda sujud tilawah dan sebagainya. Jadi tuan-puan, proses ni dah berlalu sejak zaman berzaman. Tanda-tanda ini tujuannya adalah supaya kita membaca Al-Quran dengan bertajwid. Untuk memudahkan kita. Bukan untuk memeningkan kita. InsyaAllah itu yang kita akan rungkai hari ini. Kod-kod tajwid untuk kita membaca Al-Quran dengan lebih bertajwid insyaAllah. Mungkin ada yang tertanya. Al-Quran melalui perkembangan-perkembangan. Allah telah pun menjamin kesucian Al-Quran ataupun ketulinan Al-Quran sehingga ke akhir zaman. Antara caranya di Malaysia kita mempunyai
Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai lembaga perlesenan pencetakan Al-Quran. Dan apa yang ada di skrin anda sekarang adalah logo CHOP daripada KDN. Apa yang anda akan belajar selepas ini adalah bergantung pada Al-Quran yang standard. Standard maksudnya bukan standard kat Malaysia je, standard satu dunia. Cuma di Malaysia ni Kementerian Dalam Negeri lah yang bertanggungjawab untuk memastikan Al-Quran itu menurut standard yang ditetapkan. Jadi selepas sesi webinar ini jangan buat sekarang. Nanti anda lari pula dari webinar ni. Selepas sesi webinar ini, semak Al-Quran anda untuk CHOP ini. CHOP ini terdapat pada awal Al-Quran sebelum surah Al-Fatihah ataupun pada bahagian akhir Al-Quran selepas surah An-Nas. Sekiranya Al-Quran anda tidak mempunyai CHOP ini dan anda menggunakannya di Malaysia, terutamanya Quran dari Indonesia, makanya anda perlu lebih berhati-hati, anda perlu lebih berwaspada kerana Al-Quran itu tidak disemak isi kandungannya. Maka bila tidak disemak, tulisannya tidak standard dan mungkin ada kesalahan dari segi tajwid dan lebih teruk kesalahan dari segi makna. Okey? Okey, itu tadi kita dah bercakap tentang tulisan ataupun dari segi standard dan perkembangan kod-kod Al-Quran. Bila nak merungkainya? Sekarang ni insya-Allah. Di skrin anda sekarang ada contoh di kiri dan kanan dengan tajuk sama tapi tak serupa. Apa yang anda perlu lakukan sekarang ialah perhatikan dan jelaskan apa yang sama dan apa yang tak sama di bulatan ini. Onkan mic anda dan jawab dan kongsikan jawapan anda. Jangan risau, dalam ni kita semua belajar. Saya belajar, anda semua belajar. Jadi jika Yang salah, sebelah kiri ada tanda di atas nun. Yang okey. sebelah kanan tak ada. Terbaik, terima kasih Puan. 10 bintang untuk Puan. Tahniah. Terima kasih. Okey, yang lain macam mana? Yang lain ada jawapan lagi? Okey. Memandangkan tak ada lain yang berani menjawab untuk merebut bintang tu, terima kasih kepada Puan. Betul. Di sebelah kiri atau kanan Okey, di sebelah kanan slide lah, di sebelah kanan slide atas nun di sebelah ni, di mouse saya ni atas nun mempunyai tanda. Tanda ni kita panggil tanda mati lah. Senang cerita tanda mati. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil ataupun dalam kitab tajwid dia kata tanda sukun. Sukun ni maksudnya tenang. Terjemah kepada bahasa Melayu mati terus. Betul lah. Ketenangan bila mati je kan. Jadi straight to the point. Okay, atas nun ada tanda mati. Manakala di sebelah satu lagi tak ada tanda mati. Betul, tanya. Macam mana pula dengan contoh yang seterusnya? Apa yang sama, apa yang tak sama? Kongsikan jawapan anda. Mungkin ada yang malu nak suarakan, kongsikan di bahagian chat pun boleh, tak ada masalah. Jika nak suarakan, suarakan. Tanwin sengit dengan tanwin lurus. Tanwin sengit dengan tanwin lurus. Terima kasih. Sebelum tu ada yang jawab tadi dekat ruangan chat perbezaan dari segi sebutan. Terima kasih. Okey, tanwin sengit, tanwin lurus. Terima kasih. Lagi? Ada lagi? Jadi persamaannya tadi tanwin. Betul? Perbezaannya tanwin tu ada yang sengit dan yang lurus. Yang lain macam mana? Okey. Okey, nak meraihkan jawapan dalam ruangan chat ni, perbezaan dari segi sebutan. Okey, terima kasih. Dan tadi tanwin lurus dan tanwin sengit. Terima kasih. Minta maaf semua, saya tak nampak nama, saya cuma nampak from siapa to everyone. Mungkin saya punya ni ada ni. Jadi terima kasih kepada tuan-puan. Betul, sekali lagi betul. Kat sini ada perbezaan tanwin. Dua-duanya tanwin atas. Cumanya satu lurus, satu sengit. Atau dalam kelas saya biasanya saya kata sebut yang ini selari, yang ini pula sengit. Selari dan sengit. Kan?
Okey. Macam mana pula contoh yang ketiga? Saya nak highlightkan satu benda. Kongsikan apa yang anda nampak, bukan apa yang anda tahu atau apa yang anda faham. Kongsikan apa yang anda nampak. Untuk contoh ketiga pula, boleh melalui chat, boleh melalui suara. Apakah persamaan dan perbezaan antara kedua contoh ini? Persamaan ada ombak, perbezaan yang sebelah kanan tu ada hamzah kecil. Betul. Satu lagi? Satu ada hamzah, satu lagi? Satu lagi tak ada hamzah. Tak ada hamzah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada puan. Okey, betul. Kedua-dua belah ada ombak. Kedua-dua belah ada ombak. Cumanya yang satu ni selepas ombak ada hamzah. Satu lagi selepas ombak ada sabdu. Selepas ombak ada sabdu. Okey, terima kasih. Jadi dalam Al-Quran, seperti yang kita dah terangkan tadi, tanda-tanda ni datang melalui proses yang zaman per zaman dan disusun oleh ulama. Dan Al-Quran ni dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak supaya ini terpelihara, termasuk dari segi bacaan. Maksudnya dari zaman Rasulullah SAW sampai ke zaman kita, cara bacaannya terpelihara. Dan awal tadi, tanda bacaan ni dikongsikan oleh Tuan Puan, ianya membantu untuk kita membaca Al-Quran dengan lebih bertajwid. Jadi, kat sini, tanda-tanda ni tadi begitu terpelihara, begitu tersusun, begitu melalui proses R&D, Research and Development yang lama. Jadi pastinya ianya penting. Takkanlah perbezaan-perbezaan ini tiada makna. Jadi itu yang puan-puan kena ingat. Setiap tanda dan tulisan dalam Al-Quran adalah penting. Setiap perbezaan ada maknanya yang untuk membantu puan-puan, untuk membantu anda untuk membaca Al-Quran dengan lebih bertajwid. Okey, jom kita lihat sikit kod-kodnya. Minta maaf dalam masa sejam ni, mula-mula pada awalnya saya sangka saya boleh kongsikan satu senarai penuh, tapi untuk lebih fokus, untuk lebih manfaatkan sesi sejam yang padat ni, kita kongsikan hanya beberapa kod. Yang pertama, nun mati. Nun ada tanda mati seperti yang dalam contoh awal tadi. Okey, nun ada dua jenis kan? Kita tengok tadi, satu ada tanda mati di atas, satu tak ada tanda mati. Apa maknanya? Yang pertamanya ialah bila nun ada tanda mati dekat atas, ianya dibaca dengan jelas ataupun dalam bahasa tajwidnya izhar. Dibaca dengan jelas bermakna di sini tanpa dengung. Min ilmihi ataupun kalau matikan min ilmih. Seterusnya wanhar. Seterusnya anhu. Okey. Ingat, peraturan ni terpakai, apa yang saya kongsikan ni terpakai dalam 99.9% keadaan dalam Al-Quran. Maksudnya bila anda baca Al-Quran, 99.9% macam iklan antibakteria macam tu kan, 99.9% bila anda jumpa nun bertanda mati, maka bacaannya dibaca dengan jelas. Mana pergi 0.1%? 0.1% tu mana tahu, saya ni baru lagi, kot-kot ada ilmu yang saya tak tahu lagi. Jadi, tapi 99.9% bila anda nampak nun bertanda mati ni ataupun nun bertanda mati kat atas ni, si terbalik ni, yakinlah bacaannya adalah jelas tanpa dengung. Jadi jangan baca min ilmi. Baca saja min ilmi. Wanhar anhu. Okey? Bagaimana pula dengan nun yang tak ada tanda, nun kosong? Okey, untuk nun kosong, mungkin anda pernah dengar bila nun kosong dengung. Okey, untuk nun kosong, anda perlu lihat apa yang di sebelahnya. Minta maaf sebab formula ni kita tulis dalam bahasa Latin, jadi saya buat dari kiri ke kanan.
Tapi dalam bahasa Arab, sedia maklum kita dari kanan ke kiri. Okey, jadi bila tambah ke kanan ni maksudnya dalam tulisan Arab, dalam tulisan Al-Quran ke kiri lah. Okey, bila nun kosong bertemu selain sabdu. Nun kosong bertemu selain sabdu. 99.9% yang membawa bacaan dengung yang tak sempurna ataupun dalam bahasa tajwidnya naqis. Saya kena jelaskan dalam dua-dua bahasa. Kod-kod ada yang dalam ni yang baru join kelas tajwid dan sebagainya, dan mungkin ustazah tu menggunakan bahasa kitab, jadi naqis. Naqis maksudnya tak sempurna. Maksud dengung tak sempurna ni bunyi dia macam ni. Man yuhyi, man yuhyi. Dia gabungkan bunyi nun dan bunyi huruf selepasnya. An yakhluq, an yakhluq. In yuridun, in yuridun. Yang bawah pula an salatihim, an salatihim. Min syarri antum. Bila nun kosong bertemu dengan huruf selain sabdu, bertemu dengan tanda selain sabdu, maka ianya dibaca dengan dengung yang tak sempurna. Kat sini, apa yang saya nak highlightkan, di atas ni kalau kita baca tajwid, kalau kita belajar tajwid, di atas ni dipanggil hukum apa. Sementara tu, saya rehat dulu 5 saat. Pada tuan-puan yang tahu ataupun yang nak cuba, typekan di ruangan chat. Contoh yang di atas ni, 3 yang saya gerak-gerakkan mouse ni, apakah nama hukum ini? Ataupun boleh suarakan jika itu yang lebih mudah. Apa soalannya Ustaz? Untuk yang di atas ni, 3 contoh ni, apakah nama hukum? Apakah nama hukum tajwid ni? Okey, nama hukumnya ialah idgham. Idgham apa? Idgham ma'al ghunnah ataupun idgham idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Okey, apa yang saya nak tunjukkan tadi ialah lebih mudah untuk kita lihat apa yang di depan mata kita banding dengan untuk kita korek ilmu tajwid yang dalam kepala kita. Okey. Untuk atas ni, nama hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Manakala yang di bawah ni nama hukumnya ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Walaupun nama hukum yang berbeza, tapi apabila formulanya sama, iaitu nun kosong bertemu selain sabdu. Macam ni nun bertemu ya baris depan, nun bertemu ya baris atas, nun bertemu ya baris depan, nun bertemu sad baris atas. Tak ada bertemu sabdu. Semua ni walaupun nama hukum yang berbeza-beza, cara bacaannya adalah dengung yang tak sempurna. Minta maaf ada typo. Dengung pula. Ada N patutnya, dengung yang tak sempurna. Itu yang kita nak belajar hari ni, itu yang kita nak buka minda kita hari ni. Kod-kod tajwid yang ulama dah susun dari zaman berzaman untuk mudah kita baca. Contoh seterusnya, kita tengok contoh tanwin pula. Okey, tadi kan dekat contoh awal tadi ada tanwin tak selari, ada tanwin selari dan tanwin sengit. Okey, jom kita tengok. Apabila anda nampak tanwin selari, 99.9% cara bacaannya adalah jelas. Jelas ataupun izhar. Syai'in ahsayna mathalan ashab wa sawa'un alaihim. Sama macam nun bila ada tanda mati. Bila nampak tanwin,
Yang selari-selari, ini saya panggil 69. 69. Selari-selari 69, bacaannya automatik 99.9% jelas tanpa dengung. Manakala bila anda nampak tanwin yang tak selari 99 bertemu pula selain sabdu, bacaannya ialah 99.9% dengung tak sempurna. Sama macam nun yang kosong tadi. Aghlalan fahiya saddan fa'aghshaynahum rajulun yas'a saddan wa min wa ajrin karim bimaghfiratin wa ajr. Sama juga tadi. Dalam ni kelompok contoh yang di sini, kalau mengikut hukum tajwidnya namanya berbeza. Dan namanya kat sini ikhfa al-hakiki. Manakala yang sebelah sini idgham bi gunnah. Tapi bijaksananya ulama dulu, mereka telah susunkan dalam bentuk formula, dalam bentuk kod. Apabila tanwin ni bertemu selain sabdu, jadilah bacaannya dengung tak sempurna. Maksudnya digabungkan bunyi dalam bunyi fa, dalam bunyi fa, dalam bunyi kaf dan sebagainya. Okay, jadi kat situ jadi timbul persoalan. Kenapa kita tak pelajari apa yang dah depan mata kita, kod-kod tajwid yang dah depan mata kita ni? Kenapa kita belajar cara nak ingat pula nama hukum? Kan? Sebab kod-kod ni ulama dah susun dah depan mata kita. Macam kita belajar sifir, 1+1 ataupun matematik moden, matematik mudah, 1+1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jawapan tu tak berubah. Walaupun kita tukar keadaannya. 2 apple kali 1, tetap 2 apple. Tukar 2 durian kali 2, 4 durian. Tak kisah kita tukar 2 tu jadi apa, tetap sama. Sama juga dengan hukum, dengan cara bacaan tajwid, dengan cara bacaan bertajwid. Apabila formulanya sama, contohnya bila tanwin yang selari-selari dan 69, bacaannya terus menjadi izhar. Tak kisah keadaannya pada huruf apa. Contohnya pada hamzah, contohnya pada lam, contohnya pada hamzah di sini. Kan? Sama juga macam contoh di bawah. Semudah dan selogik formula matematik. Okay. Dan yang ketiga yang sempat kita nak kongsikan hari ini ialah bacaan panjang pula. Macam tadi kita ada tengok ombak kan? Ombak bertemu hamzah, bacaannya menjadi 4 atau 5 harakat. Ombak bertemu sabdu, bacaannya automatik jadi 6 harakat. Ombak bertemu hamzah, tak kisah dalam keadaan apa sekalipun, nama hukum apa sekalipun, ombak kecil ke besar, ombak panjang ke pendek, apabila ombak bertemu hamzah, jadilah dia 4 atau 5 harakat. Sama juga ombak, tak kisah besar ke kecil, tinggi ke rendah, apabila bertemu sabdu, jadilah ia 6 harakat. Sekiranya anda ada soalan, suarakan soalan anda sambil saya tengok soalan-soalan di chat jika ada terlepas. Suarakan soalan anda di audio supaya lebih cepat saya dapat respon. Ustaz, ada recording tak nanti? Tak boleh fokus sebab tengah kerja. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada yang bertanya. Tengah kerja pun tonton. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada recording. Saya akan kongsikan di Facebook. Alamat Facebook ada di bawah tu. Okey. Yang lain macam mana? Ada soalan? Bukakan saja mic anda dan soal. Okey. Tiada soalan, kita teruskan dengan sesi seterusnya. Untuk sesi ini, apa yang ada di skrin anda sekarang adalah Ayatul Kursi. Apa yang ada di skrin anda sekarang ialah
ayatul kursi ataupun ayat kursi yang sering kita bacakan dalam pelbagai keadaan. Dalam masa 2 minit ataupun dalam masa seminit, cuba dalam masa seminit hitungkan ada berapa banyak bacaan 4 atau 5 harakat dalam ayat kursi ini. Ayat kursi ini maksudnya ayat 255 ni. Dari Allahu la ilaha illa sampai wa huwal aliyyul azim. Dalam masa 2 minit, kongsikan ada berapa banyak bacaan 4 atau 5 harakat. Yang pertama kongsikan, kita bagi 100 bintang. Tadi 10-10 je kan, sekarang kita bagi 100 pula. Besar jam ada kat saya ni. Cukup 2 minit kita tengok. Okey. Jangan risau, tak ada tolak markah dan sebagainya. Kita kat sini semua kita sebagai pelajar, saya sendiri tengah belajar, anda pun tengah belajar. Bila ada jawapan kongsikan sahaja. Empat, 3, 2, 1. Macam mana tuan-puan? Ada jawapan? Ataupun kalau tak sempat bagi tahu tak sempat. Supaya saya boleh tambah masa di sesi yang berlainan. Ada? Tak ada jawapan? Ada berapa bacaan 4 atau 5 rakaat? Okay, tak apa. Jom sama-sama kita bincangkan. Kalau kita tengah bincang ni tiba-tiba ada nak bagi jawapan, ada yang dah habis kira sebelum kita bincangkan ni, kongsikan jawapan anda. Okay, jom kita lihat. Okay, soalannya tadi. Hitungkan ada berapa bacaan panjang 4 atau 5 harakat. Okay, lihat kat sini. Macam kita sebutkan tadi, untuk cari bacaan 4 atau 5 harakat, formulanya ialah ombak bertemu hamzah. Ombak bertemu hamzah. Scan saja, ada berapa kali ombak bertemu hamzah? 1. Dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. Scan. Saya buat bersama anda ni. Kalau siapa, oh okey ada jumpa 2. Terima kasih. 100 bintang. Sambil saya scan ni. Bagi tahu lagi ada berapa? Ilmihi illa 2. Ombak bertemu hamzah. Ingat, tak kisah ombak besar ke kecil. Ombak bertemu hamzah 4 atau 5 harakat. Sya. Ombak bertemu hamzah 3. Okey, jawapannya ada 3. Okey. Terima kasih kepada yang jawab 2 tadi, 100 bintang. Jadi jawapan kat sini ada 3. Jadi lain kali bila anda baca ayatul kursi, semak ada berapa banyak sebenarnya tempat perlu baca panjang. Okey, kat sini ada 3. Asalkan ada ombak bertemu hamzah, maka bacaannya menjadi 4 atau 5 harakat. Okey, ada satu lagi. Okey, yang ni surah Al-Kafirun. Yang ni surah Al-Kafirun. Saya nak semua anda dalam surah Al-Kafirun ni hitungkan jumlah bacaan dengung dan bacaan 4 atau 5 harakat. Minta maaf ada typo kat situ. Hitungkan jumlah bacaan dengung dan bacaan 4 atau 5 harakat. Anda ada masa 3 minit untuk jawab. Selepas kira, suarakan jawapan anda. Yang ni, siapa jawab dulu? 1000 bintang.
Sebab yang ini adalah satu challenge untuk anda. Untuk anda semak surah lazim yang biasa anda baca, gunakan ilmu yang anda belajar tadi. Okey. Ingat untuk kita cari untuk bacaan dengung, formulanya apa? Bila ada nun kosong bertemu selain sabdu, jadi adalah wujudnya bacaan dengung yang tak sempurna. Manakala untuk tanwin, bila ada tanwin sengit bertemu selain sabdu adalah dengung yang tak sempurna. Minta maaf saya tak sempat ceritakan dengung yang sempurna pula. Okey, jadi kalau anda tahu, anda dah sedia tahu dengung yang sempurna sekali, kirakan sekali dan kongsikan jawapan. Jawapan soalan 2 ada 7. Terima kasih banyak. 500 bintang sebab baru jawab soalan 2. 500 bintang. Okey, bacaan 2 ada 7. Laju alhamdulillah. Satu ombak kan. Mungkin terus tengok ombak kan. Satu ombak, 2 ombak, 3 ombak, 4 ombak, 5 ombak, 6 ombak, 7 ombak. Tahniah. Betul. Soalan nombor 2 ada 7. 500 bintang. Bagi 500 bintang untuk soalan pertama. Bacaan dengung. Ingat, bacaan dengung kita hanya perlu cari nun kosong ataupun tanwin yang sengit ataupun tanwin tak selari. Anda ada masa lagi 15 saat. Cepat, siapa yang boleh dapatkan lagi 500 bintang ni? Soalan 1 ada 3. Okey, yang lain macam mana? Terima kasih banyak. Saya hanya nampak from use. Jadi saya tak pasti tuan ke puan, terima kasih banyak. Soalan 1 dengung ada 3. Jom kita kira tadi. Macam mana kita nak tahu dengung ke tak dengung? Hanya cari nun yang kosong ataupun tanwin yang sengit. Antum 1. Ni tanwin yang 99 pun kira juga sengit-sengit dan 99. Abidun ma antum. Ada 3 jawapannya. Tahniah, tepat. Cumanya saya minta maaf, apa yang sempat kita kongsikan tadi hanyalah dengung yang tak sempurna. Untuk dengung yang tak sempurna jawapannya ada 2. Antum bila nun kosong bertemu selain sabdu. Nun kosong bertemu selain sabdu, jadi antum bacaannya dengung. Untuk yang seterusnya pula, yang puan kongsikan yang ketiga tadi adalah apabila tanwin bertemu sabdu. Dalam keadaan ini dia jadi dengung yang sempurna. Okey. Kita dah hampir selesai sesi pembelajaran kita, sesi webinar kita hari ini. Apa yang saya harapkan anda dapat ialah anda dapat menjelaskan. Lepas ni kalau ada orang tanya apakah kegunaan tanda-tanda dalam Al-Quran ini, bolehlah anda menjelaskan. Dengan itu saya nak menjemput kepada anda, boleh tak jelaskan sementara dalam kelas ni, jelaskan apakah kegunaan tanda-tanda bacaan tadi, suarakan dan jelaskan pembelajaran apa yang anda dapat pada hari ini. Kongsikan melalui audio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cubalah apa yang saya terima kasih atas ilmu yang dikongsikan. So jadi hari ini saya masuk pun ambat tadi. Okey. Dapatlah sikit iaitu yang terbelajar tadi bacaan 4-5 harkat. Hamzah ombak bertemu hamzah. Kan? Betul. Itulah. Okay, yang lagi yang tadi Ustaz kata iaitu dengung, itu jelah yang saya dapat hari ini sebab saya masuk lambat, jadi info yang dapat daripada kelas kita hari ini adalah
dapat juga mengira kan dalam surah Ayatul Kursi tadi ada berapa sebenarnya, sebab kadang-kadang kita baca pun ikut hantam je sekali. Rupanya ada 2 rupanya yang panjang dalam ayat kursi. Terima kasih Ustaz saja. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan. Tak sempat dapat nama tadi. Okey, terima kasih kepada Tuan tadi. Alhamdulillah. Betul. Betul, terima kasih. Jadi macam apa yang Tuan kongsikan tadi, macam dalam ayat kursi dan dalam surah-surah lazim ni, biasanya kita baca mengikut hafalan kita. Baca mengikut hafalan kita yang dah lama kita tak semak. Okey, jadi perlulah kita menyemak bacaan kita selalu. Rasulullah SAW pun panggil revision ataupun bertalaki dengan Jibril setiap tahun pada bulan Ramadan, dan pada tahun akhir Rasulullah bertalaki ataupun bertemu dengan Jibril, belajar dengan Jibril sebanyak 2 kali untuk mengesahkan bacaan Rasulullah SAW. Walaupun Allah dah jamin yang Al-Quran tu ada dalam hati Rasulullah. Jadi dengan ilmu yang mudah, dengan kod-kod ni, diharapkan anda boleh menyemak serba sedikit bacaan-bacaan anda. Okey. Terima kasih banyak Tuan atas perkongsian tu. Okey. Kita hanya harapkan perkongsian ni bermanfaat dan boleh dipanjang-panjangkan. Ingat tuan-puan, segala yang berkait dengan Al-Quran ada sebabnya. Segala yang berkait dengan Al-Quran ada sebabnya. Maka belajarlah. Kadang-kadang perkara-perkara tu ada di depan mata kita. Contohnya kod-kod tajwid tadi. Saya pernah ada student 2 tahun lepas, dia bila kita belajar bab hamzah wasal, tiba-tiba dia angkat tangan. Dia kata, "Ustaz, sepanjang hidup saya tak pernah langsung saya nampak hamzah wasal." Saya bukakan surah Al-Fatihah. Kan bila kita buka surah Al-Fatihah, mungkin anda pun ada yang tak perasan. Saya bukakan surah Al-Fatihah. Saya tunjuk, ini ada hamzah wasal. Merujuk pada hamzah wasal pada awal bacaan. Dia kata sepanjang hidup tak pernah dia tahu ada hamzah wasal di awal bacaan dan perlu diletakkan baris. Dalam surah Al-Fatihah sendiri dah ada 3. Pada ayat kedua, Alhamdu. Pada ayat ketiga, Ar-Rahman. Dan pada ayat ke-5, Ihdina. Ini topik hangat bila anda lihat di Facebook dan sebagainya, seringkali diviralkan atau dikongsikan cara meletakkan baris pada hamzah wasal, sedangkan dalam surah Al-Fatihah sendiri dah ada 3. Okey, jadi benda tu seperti yang kita sentuh tadi, sebenarnya kod-kod tajwid ni ulama dah susun semudah 1, 2, 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apabila ombak bertemu hamzah, macam Tuan kongsikan tadi, begitu mudah. Ombak bertemu hamzah, 4 atau 5 harakat semudah 1, 2, 3. Cumanya mungkin itulah fitnah dunia dan kita kurang dapat pendedahan. Kita lebih banyak hafal perkara lain. Walhal perkara semudah ataupun perkara semudah. Bila saya kata semudah, bukan maksudnya yang kita merendahkan yang tak tahu. Tapi yang semudah itulah hakikatnya mudah. Apabila ombak bertemu hamzah, 4 atau 5 harakat. Seumpama 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi apa yang kita nak tinggalkan anda di sini, di akhir webinar ini, segala yang berkait dengan Al-Quran ada sebabnya. Jadi belajarlah. Terima kasih kepada anda semua. Saya buka ruang untuk tanya sebarang soalan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jika ada sekiranya ada penambahbaikan yang saya boleh lakukan, boleh juga kongsi kat sini. Takut kita tak jumpa kat tempat lain. Yalah, maklumlah alam maya. Saya pun tak tahu siapa yang ada dalam kelas ni dan sebagainya. Boleh on mic ataupun tanya di ruangan chat, tak ada masalah. Untuk sambil tu, untuk anda yang ada soalan nanti, kadang-kadang guru saya ceritakan, kadang-kadang masa belajar tu tak ada soalan. Dah tutup kelas, tiba-tiba ada soalan, nak tanya macam mana? Bolehlah pergi ke page Facebook kami, fb.com/kakobum, ada kat bawah ni, dan follow page Facebook tu, boleh direct message ke situ dan follow isi-isi kandungan kat situ. InsyaAllah kita kongsikan ilmu-ilmu tajwid. Ada?
Ada tak ada? Jika tak ada sebarang soalan, typekan di ruangan chat T untuk tidak. Laju tulis T ni. Alhamdulillah. Guru saya ajar juga bila orang tak ada soalan maksudnya orang faham lah tu. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okay. Jadi dengan tu saya nak akhiri. Ingat bila ada soalan tanyakan saja. Boleh tanya di melalui Facebook ataupun lepas ni kalau siapa ada soalan saya akan stay. Okay. Jadi saya akhiri dengan jazakallah khairan katsira. Moga Allah melimpahkan kebaikan kepada anda semua sebanyak-banyaknya. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita Waalaikumsalam di sini. warahmatullahi. Jika ada nak Terima tanya soalan kasih. lepas ni, okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Kepada yang nak tinggalkan meeting ni, silakan. Kepada yang nak tanya soalan lagi, boleh tunggu.